Saya tak pernah share lagi tips ni dalam Mamak Gaya Moden pun. Oh, okay. Sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dan selamat petang kepada semua penonton Rasa Sayang K. Hari ini Alhamdulillah hari yang Ramadan yang ke-20. Kita telah berpuasa selama 20 hari dan insyaAllah ada lagi baki 10 hari Ramadan terakhir untuk kita sama-sama rebut peluang beramal dan juga pecut amal Ramadan yang terbaik. Dan kalau ada mak-mak yang menonton ni, selain sibuk untuk amalan 10 malam terakhir ni, pastinya kita sedang sibuk menyiapkan persiapan untuk hari raya. Mesti dah terfikir dah jual dah apa nak masak, nak hidang di pagi raya nanti, langsir dah pasang ke belum dan sebagainya. Jadi pengurusan masa tu sangat penting lah kan, supaya kita tidak hanya sibuk dengan persiapan fizikal semata-mata, sebab yang paling penting untuk kita meraihkan hari raya nanti adalah dengan kita berbuat sehabis baik dan Ramadan ini dengan penuh bererti. Okey, baiklah, seperti biasa saya tidak keseorangan. Hari ini menemani saya merupakan seorang sifu saya sendiri dalam hal-hal memasak dan juga rumah tangga, iaitu Puan Nurbaizura binti Abu Bakar, yang saya panggil Cikgu Zura. Pengasas kepada program Mak-Mak Gaya Moden, merupakan seorang ibu kepada 7 orang anak dan juga sekarang giat berkecimpung dalam bisnesnya dan bukan calon-calon orang ni. Assalamualaikum Cikgu Zura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, sihat Ayu? Alhamdulillah, makin sihat. Makin sihat sekarang. Okay, cikgu sekarang berada di kat mana? Dekat rumah. Okay, kita bekerja dari rumah sekarang. Sekarang bekerja dari rumah. Okay, insyaAllah terima kasih kepada Cikgu Zura kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dan juga menerima jemputan Rasa Sayang K. Sebelum kita mulakan sharing daripada Cikgu Zura kan, saya nak tahu tertanya-tanya apakah yang telah mencetuskan inspirasi dan juga idea Cikgu Zura untuk buat program Mak-Mak Gaya Moden ni. Boleh Cikgu Zura kongsikan kepada penonton Rasa Sayang K? Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua yang sedang menonton. Alhamdulillah, saya berbesar hati lah nak share hari ni, walaupun macam terkejut juga kan bila dapat jemputan ni. Okey, Mak-Mak Gaya Moden ni sebenarnya sejak saya anak 5, tak silap saya. Okey, betul lah. Sejak saya anak 5, masa anak 1, 2, 3, 4 kita muda lagi. Masa tu baru 20-an tau. Okay. Lepas tu saya kahwin umur 20. So anak saya umur 21, 23, 25, 27. So umur 27 saya dah ada 4 orang anak. And then Masya Allah. bila bila dah anak yang kelima tu dah 30-an, dah 31 masa tu. Masa tu Facebook baru ada tahun 2009. Okey. 2009 saya dah start sharing sebenarnya pasal anak-anak, pasal aktiviti saja suka-suka, walaupun masa tu masa baru lagi Facebook baru ada. Kita baru ada kawan berapa puluh je macam tu kan. So kita just kawan sama-sama kita, sama-sama adik-beradik, saudara mara macam tu kan. And then bila start dengan Facebook dah boleh up gambar, boleh up video dan macam-macam kan. So saya selalu sangat share aktiviti anak-anak saya. Aktiviti saya dekat dapur, aktiviti saya lipat kain, aktiviti kerja-kerja rumah, even aktiviti saya bekerja dekat sekolah pun saya ada sharing tau. Tapi tak adalah share benda-benda yang mengarut tau. Share benda-benda macam dah siap dah hari ni buat filing ke apa ke benda lah kan. Sampailah makan dari tahun ke tahun, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan tahun 2018. Actually tahun 2012 tu saya dah ada ramai follower dah. Saya dah lebih daripada 5,000 dan saya memang banyak share pasal susun atur dekat dapur, cari gosok baju lah apalah. Tapi masa dulu tak canggih lah macam sekarang kan. Kita still lagi gosok baju, duduk atas lantai gosok baju banyak-banyak kan, maklumlah ramai. So seorang kalau 5 pasang berapa dah agak-agak kan. 35 helai.
Dah selalu share tu, sampai satu masa saya punya sharing tu viral, masuk dalam paper, masuk dalam majalah, banyaklah. Jadi selalu mendapat WhatsApp, mendapat PM-PM lah, macam-macam lah kan. Soalan-soalan dan saya tak mampu nak jawab. Kalau I saya see. share, kalau contoh lah macam hari ni saya share pasal saya buat paste contoh kan. Ramailah yang PM, lepas tu ramai yang mengadu masalah semua. Mana sempat saya nak layan semua tu kan. Bila dah terlalu banyak dapat permintaan, ada rakan Facebook sendiri yang mencadangkan, Kak Zura, apa kata Kak Zura buat program? Ajak kita orang masak, ajak kita orang lipat kain, ajak kita orang kemas rumah semua tu kan. So dia orang sendiri, actually follower saya sendiri yang mencipta benda tu kan. Lepas tu Mencadangkan. yang mencadangkan benda tu. Tapi Kak Zura minta bayaran lah. Tak bolehlah free-free. Nanti pensan lah Kak Zura nak jawab semua soalan. Betul tau, saya kena marah tau dengan follower saya sebab tak jawab soalan. Jadi kita macam, alah. Jadi macam, alamak, macam mana ni? Tak kena marah, kita pula stres. Tahu stres tau sebab dia macam maki-maki kita kan. Biasalah netizen kan. So bila dah tercetus tu, saya ingat bulan 4. Bulan ni adalah anniversary lah untuk Mamak Gaya Moden tahun ke-4. 2018, 19, 20, 21, 22 kan. Adik saya dia pandai dalam buat poster kan. And then dia yang buat semua poster tu. Siap semua. Dalam masa satu hari. Masa tu orang dia tanya saya, kalau nak buat ni kita nak nama apa? Saya cakap lah Mamak Gaya Moden. Lepas tu dalam ni kita kena cerita pasal ni. Saya sebutlah 7 modul tu. Lepas tu dia buatkan semua poster tu. Sampai hari ni kita masih menggunakan poster tersebut. Poster yang pink tu. Poster yang pink tu. Dan itulah terbentuknya Mamak Gaya Moden. Sampailah sekarang ni, alhamdulillah. Okay, kalau cikgu nak tahu, sebenarnya saya ikut program Mak Gaya Moden ni bila nampak share tentang macam mana susun atau pinggan. Dekat Siki. Dekat Siki, ya, betul-betul. Ramai yang tegur sebab macam di luar kotak fikiran kita nak buat macam tu kan. Betul. Ramai yang cakap macam tu lah. Betul. Alright, okay, menarik sangat. Memang maksudnya orang lain pun merasakan pentingnya kita tengok penyusunan pengurusan rumah tangga ni lah kan, sebab tu yang cadangkan untuk adakan program Mak Gaya Moden ni. Okay, kalau kita berbalik-balik tajuk kita talk show hari ni adalah dapur berasap kan. So kita nak cerita tentang fokus untuk memasak. Kalau kita tengok sebenarnya kerja sebagai wanita ni, kerja memasak ni macam dia sangat sinonim lah dengan wanita kan. Bukanlah kita kata kerja memasak ni kerja orang perempuan je, tapi memang biasanya yang masak tu orang perempuan kan. So ada beza tu. Jadi kita memang biasalah kan, kalau kat dapur ni memang makan kalau kita makan hari-hari memang kena masak lah hari-hari kan. Boleh je kalau kita nak beli makan kat luar tu, tapi itulah takkanlah nak makan hari-hari dekat luar kan, dan dia pun costly lah dekat situ kan. Jadi mungkin Cikgu Zura boleh sharing kenapa pentingnya kita ni masak sendiri dan juga masak sendiri di rumah. Kongsikan kepada kami. Okay. First of all, dia mestilah dari segi kebersihan kan. Saya ada trauma, anak saya kalau makan dekat luar balik confirm sakit perut. Confirm sakit perut. Dan meragam lah dia, tak selesa lah. Lepas tu satu ialah dari segi kebersihan, sakit perut, muntah ke keracunan lah contohnya kan. Lepas tu yang kedua ialah kepuasan bila kita makan. Kita expect, okay, contohlah dia cakap nasi ayam paling sedap di dunia, contohlah dia punya poster kan. Kita pun pergilah makan. Bila kita makan, expectation kita pada rasa makanan tu tak sama seperti yang kita bayangkan, betul tak? So dia macam, alah, macam ni je. Contohnya makan sampai RM25 sepinggan. Macam ni je rasanya. Kan? So dari segi kepuasan tu tak ada, dan kita akan, bila kita makan tak puas, kita akan lapar lagi tau. Kita akan cari makanan yang sampai kita punya lidah, kita punya tekak ni rasa macam, okay, puaslah makan hari ni kan, stop lah, boleh stop lah untuk makan kan. Dan yang ketiga, of course, ini paling penting lah sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri,
kita mesti nak tahu suami dan juga anak-anak kita makan daripada air tangan kita, bukan air Bertangan. ni kita ambil ya. Ambil air daripada tangan ni, bukan. Tapi kita sendiri Betul. yang masak nasi, kita sendiri yang masak lauk dan kita sendiri yang kacau air tu. Walaupun gula kita beli kat kedai, teh kita beli kat kedai, tapi kita yang mengadunkan dia. Dan dalam Betul. Islam juga kan isteri-isteri Nabi kan, Nabi kita pun dia masak kan untuk suami dia, betul tak? Dia Betul. menggalakkan juga kita untuk masak. Walau macam mana pun masak juga untuk suami dan juga anak-anak. Dan impact daripada 1, 2, 3 tadi tu sebenarnya dia boleh mengeratkan kasih sayang antara kita Dalam satu keluarga. keluarga. Betul. Betul. Dan sebenarnya kalau Okey. kita masak ni Ayu, kita bukan setakat boleh tarik perhatian suami dan juga anak-anak tau. Tapi mertua, ipaduai kita, adik-beradik kita Ya. dan kawan-kawan kita actually. Jiran tetangga pun sebenarnya. Betul. Bukan kita nak bagi tahu satu dunia ni akulah pandai masak tau. Tapi bila kita boleh masak, kita boleh masak dan rasa sedap lah bila kita masak tu. Kita bagi dekat orang. Walaupun benda tu simple je kan. Macam contohnya buat cucur bilis je kan. Tapi orang macam kita juga bila kita makan yang orang masak. Bukan makan kat kedai yang beli tau. Kita makan yang orang masak. Kita rasa sedapnya. Padahal biasa je kan. Tapi kita rasa sedap. Sebab apa? Sebab orang yang masak. Kan? Ada usaha kat situ kan. Ada usaha dan juga betul, ada seperti kasih sayang kan. Itu belum lagi kalau suami ataupun anak-anak kunci kan. Sedapnya umi masak, sedapnya kan. Dia punya kembang tu memang boleh koyak kain lah. Betul. Dan benda tu dia boleh motivate kita untuk masak lagi sebenarnya. Kita yang macam penat ni kan, bila saya pernah tahu masa tu saya baru anak seorang, anak saya 2 orang. Anak saya yang sulung kan balik sekolah, dia cakap masa dia baru 4 tahun, dia cakap, "Mama, kalau Mama penat, Mama goreng telur je lah. Tapi kalau Mama rajin sikit je, Mama gorenglah ayam." Dia cakap macam tu. Masa tu saya tak pandai masak lagi tau. Lepas tu saya macam, Alia ni kan. Okay. So kita bila anak cakap macam tu, takkanlah kau nak goreng telur je, betul tak? Betul. Mestilah kita nak bagi lebih daripada tu kan. Dia faham kita penat, so kita appreciate dia dengan cara kita bagi lebih daripada apa yang dia minta. InsyaAllah lah. Adalah hikmah dia selepas tu. InsyaAllah. Kan. Okay. Sebab tu memang kita kena masak sendiri lah kan. Macam contoh bagi Ayu sendiri lah kan. Sebenarnya masak ni dia tak lama lah kan. Dia kejap je. Cuma yang ambil masa lama tu persiapan tu. Contoh macam kita nak masak ikan kan, kena siang ikan, nak masak ayam kena basuh ayam, kena potong dan sebagainya. Lepas tu kalau macam nak masak sayur tu kena potong siap-siap, bawang kena kopek, kena hiris. So kita nak korek rahsia daripada Cikgu Zura. Macam mana sebenarnya nak masak cepat ni kan. Kalau kita tengok kat kedai tu kan, tuntang-tuntang dah siap kan. So mungkin Cikgu Zura boleh kongsikan. Okay. Kalau kita tengok kat kedai, macam mana kita boleh kita order, dia terus masak dan siap, betul tak? Sebab bahan-bahan tu dah tersedia ada, betul tak? Dah ada semua dah ikan pun dah siang, dah basuh, cuci, tinggal campak je dalam periuk atau dalam kuali, betul tak? So sama juga dengan dekat rumah, tapi kita kena bijak lah kan. Saya pun banyak belajar daripada dulu mula kahwin sampailah sekarang, dan actually saya banyak belajar daripada suami saya, dan saya banyak belajar daripada situasi yang berlaku hari-hari. Contohlah kan, kalau pergi pasar kita nak beli ini, dia start daripada awal kita nak menyediakan bahan. Saya tak pernah share lagi tips ni dalam Mamak Gaya Moden pun. Oh, okay. Sebab ini tips yang sejak saya pindah rumah kan. So sejak saya pindah sini, saya dapat satu rentak baru. Sebab masa dekat rumah lama saya tak dapat kelebihan tu, saya tak dapat. Okay, saya cerita ya. Kalau pergi pasar, kita beli ayam, beli ikan kan. Dekat pasar yang saya duduk sekarang ni, dia kita boleh offer, kita boleh minta dia demand dengan dia, okey saya nak ikan ni dah siang, potong macam ni, ayam ni dah buang kulit, dah buang ni semua potong macam ni kan. Kita boleh request. Tapi kalau
dekat tempat lama tak boleh sebab saya duduk lama tu dekat Oh. kampung. Jadi dia memang tak layan tau. Kalau macam dekat Oh, pasar besar ni, dia competition tau. Dia kalau kena ayam, jual ayam semua kan. So I kalau dia see. dia buat apa yang kita nak, so kita akan jadi pelanggan setia lah. Betul tak? Pelanggan tetap. So Betul? saya mula dengan saya start pergi dekat kedai satu ayam ni, and then saya pergi setiap minggu kan, saya pergi setiap minggu. Lepas tu lama-lama dia dah cam dah muka kita kan. Kita boleh request lah dan memang sangat mudah lah. Kita dah, contohlah saya beli ayam 10 ekor. Saya cakap dengan dia, yelah saya anak 7 orang. Jadi memang 10 ekor tu saya rasa macam, okay 10 ekor je kan. Kalau orang yang anak sikit, banyaknya 10 ekor. Betul, banyak tu 10 ekor. Saya memang beli 10 ekor, dia bertahan 2 hingga 3 minggu actually. Sebab kadang saya dah beli 10 ekor tu, saya tak adalah hari-hari ayam. Sebab ikan saya akan beli seminggu 2 kali macam tu ikan. Saya tak, sebab ikan kat sini fresh, so husband alang-alang duduk dekat fresh, takkan nak beli untuk sebulan. Dia cakap macam tu kan. Sebab dalam tak sampai 1 kilometer dah ada orang jual ikan fresh kan, kat sini kat tepi pantai. So memang ikan fresh hari-hari ada. Seronok tu. Lepas tu ayam tu saya dah siap-siap cakap, okey 2 ekor ni potong untuk goreng kunyit. Maksudnya dia akan potong kecil-kecil tapi tak adalah kecil sangat kan. Lepas tu 2 ekor lagi potong kecil-kecil untuk goreng goreng nasi, goreng mi, letak dalam sayur ke, buat sup ke kan. Sup sayur lah maksud saya. Dan 2 ekor lagi potong 4 je, nak buat nasi Arab, nak buat nasi ayam ke semua kan. Lepas tu yang lain-lain tu lebih tu potong macam biasa. So bila kita balik, kita dah tahu dah dan satu ekor tu dia letak satu plastik. So kita tak adalah kita tengok macam banyaknya 10 ekor kan. So masa kita cuci tu kita dah terus buka satu plastik, kita dah prep. Asing-asingkan. Kalau beli ayam 10 ekor, kalau beli daging dengan tulang 3-4 kilo, beli sotong, udang semua tu tak sampai 1 jam pun duduk kat dapur siap semua prep. Sebab apa? Kita senang balik dah. cuci je. Senang dah. Kalau kita boleh, kalau saya sanggup bagi extra RM2 untuk abang tu upah kan, tapi dia tak pernah ambil. Maksud saya kita sanggup labur duit sikit untuk beli masa kita dan tenaga kita untuk proses semua tu nanti. Lama kalau kita nak buat sendiri kan? Ya, betul. Lama. Tapi bila kita dah cakap lah dekat sayap tu nak potong macam ni, dekat kaki tu nak potong yang ni. Kita bagi tahu detail. So bila every week kita pergi contohnya, ataupun selalulah kalau korang selalu pergi dekat tempat yang sama, dia akan layan. Sebab apa? Pelanggan tetap dia. Sama juga dengan ikan. Ikan kalau pergi, siap siang, siap potong kalau ikan besar-besar kan. Siap semua siap. Balik hanya cuci je. So tak ada perlu ikan lah dekat rumah kita. Even sekecil-kecil ikan selayang pun, bang, bolehlah tolong siang. Sebab memang beli dekat dia pun. Kan. So tu antara permulaan, langkah permulaan yang korang boleh start untuk memudahkan kerja korang dekat dapur. Dan bila dah balik, dah prep bahan semua siap kan. Contohnya lah ayam korang ada 10 bekas. Korang dah dapat idea dah sebenarnya. Yang ni nak buat masak lemak, yang ni nak buat yang masak Bali, yang ni nak buat gulai, yang ni nak goreng, yang ni nak buat apa. Satu. Dari situ actually dah dapat idea. Kalau korang malas nak fikir lagi, korang dah tampal stiker dekat situ. Ayam ni masak apa. Jadi siap label semua kan. Buka peti. Okey, nak ayam masak balik. Okey, ambil keluarkan. Dah tak payah fikir dah. Kalau tak dulu kan, saya pun dulu macam tu juga. Buka peti, duduk depan peti tu termenung. Aku nak masak apa nak masak apa? Duduk buka semua tu. Tengok je kan. Sama juga, itu baru bahan mentah. Tak termasuk yang sayur-sayur. Kalau sayur-sayur ni pun beli sekaligus, kalau saya beli secara pukal. Sebab apa? Dapat lebih murah. Tapi kita kena tahulah, ada ilmu tentang macam mana kita nak menguruskan barang-barang yang secara pukal kita beli ni. Boleh ke nak simpan lama? Kalau macam sayur-sayuran yang berbuah, kita boleh beli. Boleh simpan. Macam labu tu boleh tahan lama berbulan-bulan kan. Tapi kalau macam sayur berdaun, memang tak boleh lah. Boleh tahan hingga 2 minggu saja kan. Tapi orang kena belajar lah teknik macam mana nak simpan dalam peti ais kan, nak bagi tahan lama. So bila kita dah ada semua tu, kita proses untuk masak kita lebih mudah. Selain daripada tu, bahan mentah yang lain macam bawang kan. Macam bawang kita dah siap kupas semua kan. Rempah-rempah kan.
Saya buat penyediaan tu mengikut arus teknologi tau. Contoh dulu saya kupas siap-siap je, bawang merah, bawang putih dah settle. Okay. Lepas tu masuk tahun saya ingat tahun 2016 saya dah start blend je bahan bawang, saya blend, saya asingkan. So bila saya nak masak, saya ambil je kan. Tapi saya selalu outstation, alah balik, alamak dah jadi biru kan. Alamak dah Dah berpulat. berubah Masa colour. tu. Masuk tahun 2017 saya dah start buat blend. Contohnya saya blend bahan-bahan untuk masak lemak, saya dah blend sekali, so nanti letak je berapa sudu. So sampai satu tahap bila saya try and error, alah tak boleh gunalah cara ni, sebab apa? Kadang-kadang dah tak nak makan dah masak lemak ni. Sebab anak-anak dah tak suka. Contohlah pada masa tu. Sebab kita dalam 1 tahun 12 bulan tu, dia ada masa tau. Nak makan ni je kan. Lepas tu tak nak dah. Betul tak? So bila saya guna cara tu, saya macam alamak susah ni macam ni. Buat macam mana? Lepas tu datanglah idea. Masa tu saya buat ayam masak merah yang anak-anak saya suka. Saya buat lebih. Saya buat lebih, lepas tu boleh guna lagi. Banyak gila dia punya kuah. Lepas tu husband dah cakap, ini campak je lah ayam dalam tu. Alamak. Idea baru. Terus dapat idea. Wah, lepas ni boleh buat paste. Itulah tercetusnya ibu sambal. Lepas tu keluar paste kari ayam, kari ikan. Macam-macam paste lah saya dah R&D kan. Sampai tahap paste sayur pun ada. Jadi dari situ juga dari bila dah yalah kita mengikut arus kan, daripada muda sampai ke tua dah sekarang ni kan, kita ubah mengikut keselesaan, mengikut keperluan kita. Tambahan pula lepas tu saya belajar yalah kita nak cepat kan, yang tu guna paste nak cepat lagi. Dari situ saya dah mula beli gadget-gadget tau. Saya beli macam-macam gadget lah. Kita gadget memasak gadget memasak lah. Sebab kalau kita masak di atas dapur je, kan, kita ambil masa yang lama kan berdiri, kacau. Even kita dah ada paste. Kan? Kita masih perlu ada dekat situ. Sampai sampai sekarang, sekarang saya, yang ni nak kena cerita lah ni Ayu. Alamak. Okay. Kenalah cerita kan sebab kenalah cerita kan. Okay. Sekarang ada lagi canggih. Dulu kita ada pressure cooker kan. Sekarang ada lagi canggih, kita ada Thermomix. Lagi mudah. Dia boleh gantikan kita terus Ayu. Kalau macam pressure cooker, kita still lagi kena ada blender, betul tak? Blend, lepas tu keluarkan daripada blender tu masuk dalam pressure cooker, lepas tu kena tumis, kacau, berdiri semua kan. Tapi bila ada Thermomix ni, letak je bawang dalam tu, dia blendkan kita tanpa air. Kita terus letak minyak dia tu, dia kita setting, dia terus tumiskan untuk kita. Dia terus masak lah. Dia terus masak lah. Dan kita katalah nak buat ayam tumis tadi kan. Kita letak bawang, letak cili semua tu. And then kita set lah berapa minit kita nak suruh dia tumis 5 minit. Okay, dia akan tumis lah 5 minit. Tapi kita tak perlu ada dekat situ selama 5 minit. Kita boleh pergi basuh pinggan, kita boleh pergi tengok anak kejap ke, kita boleh pergi sidai kain ke sekejap. 5 minit kot lama 5 minit tu. Okay, dulu rasa sekejap tapi sekarang rasa lama sebab kena tunggu kan. Dan lepas tu kita letaklah ayam. Lepas tu kita tinggal ayam tu 12 minit dah siap dah. Kalau macam kita guna pressure cooker, kita still lagi kacau, tunggu dan dia terpercik-percik kan. Tapi Thermomix dia tutup semua tu, memang dia takkan kotorkan dinding, lantai, dapur kita tak kotor. Tak adalah dulu. Dan dia masak sendiri lah. Hari-hari kena mengelap, hari-hari kena mengemok, hari-hari lah kena cuci dapur kan. Sekarang tak perlu dah. Tu daripada manual sampailah ke moden. Kita memang kena bergerak mengikut arus teknologi. Itu pada saya lah kan. Tapi betul, dia betul-betul mengubah 360 darjah kehidupan saya. Kalau dulu rasa agak stres tau, walaupun dah ada paste, tapi kita still lagi duduk dekat dapur, ambil masa lama juga kan. Sekarang kita masak tapi kita boleh pergi kejar-kejar ambil anak kat sekolah. Sebab balik boleh tinggal dia boleh tinggal sebab dia auto off. After 15 minit dia switch off sendiri. Kita tak perlu risau. Tu yang jadi Minda pun lapar sebab
dah tak stres dah bahagian Dah masak ni. terurus masa. Betul, dah Faham? terurus masa kita. Okey, kita tahu dalam modul Mamak Gaya Moden ni memang ada modul memasak lah kan. So sebenarnya dalam modul memasak ni dia akan belajar apa? Adakah dia akan belajar masak-masak ke macam mana? Okey, modul masak ni kita panggil modul apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Kuali dan Sudip kan? Ya, Kuali dan Sudip. Confused je ya. Tengok dapur berasap Kuali dan Sudip. Okey, modul Kuali dan Sudip ni dia bukan belajar, kita bukan setakat share resepi untuk masak, bukan. Okey, kita bukan, kalau kita bagi resepi, kita bukan ambil resepi Google copy paste tak ke situ, tak. Okey, semua resepi dalam Mamak Gaya Moden ni adalah saya R&D, ada yang dah makan berapa puluh tahun kan. Contohnya ibu sambal tu daripada anak saya 1 sampai anak saya 7 punya berubah ikut R&D saya lah. Saya oh kalau buat macam ni lagi sedap, oh kalau buat macam ni lagi sedap. Padahal dulu dah sedap tapi better lah lagi dari dulu kan. Dan itu resepi tu last. Orang ingat bagi resepi tak, itu resepi tu last. Yang utama dia adalah macam mana dia mengurus dapur dia. Mengurus dapur, betul. Kalau kita baru kahwin, macam saya dulu macam baru-baru kahwin, saya macam gila kita tak pandai masak kot kan. Pandai masak air, masak nasi tu je. Jadi bila kita masuk dapur tu, alamak aku nak buat apa ni kan, macam tak tahu kan. Kalau kita kita tahu kan rumahku sugarku kan. Rumahku sugarku. Kalau ikutkan saya, rumah kita dia ada ibu rumah tau. So ibu rumah kita adalah dapur kita. Okay. So dapur kita pun ada ibu dapur kita. So apakah ibu dapur kita? Dapur gas kot ibu dapur kita. Oh tak. Okay, sink kot ibu dapur kita. Oh tak. Okay, ibu dapur kita adalah peti ais kita. Peti ais. Okay? Peti ais kita. Barang basah kita, barang kering kita. Okay, apa yang ada dekat situ yang akan mengeluarkan macam-macam jenis makanan. Betul tak? Dan makanan itulah yang akan kita hidangkan kepada suami dan juga anak-anak kita. So dari situlah kita boleh beli jiwa diorang tahu. Sebab kita ada 3 benda yang kita kena jaga bila kita dah ada suami, kita dah ada anak-anak. Okay? Yang pertama kita kena jaga, itu yang paling penting, itu jaga perut dia. Jaga perut dia. Okay? Jaga perut dia maksudnya kita sediakan makanan, maksudnya masa makan, dapat makan sedap, lepas makan alhamdulillah dapat pujian, kembang pula lepas tu lagi rasa nak masak kan. Lepas tu kita kena jaga dia punya pakai dia. Okay, pakaian dia, macam mana penampilan dia kan, jaga. Dan yang ketiga kita kena jaga tidur dia, tempat tidur dia kan. Sebab 3 ni kalau korang perhatikan, sebenarnya 3 ni adalah apa yang kita perlu jaga kepada seorang baby. Okay, masa saya baru dapat anak seorang dulu, saya punya moyang pesan lah, orang tua-tua cakap, kau jaga makan dia, perut dia kenyang, dia tidur. Dia tak selesa, dia mandi, dia pakai siap, dia tak merengek, dia tak akan buat macam-macam ragam, tak meragam lah. Dia tak ni lah kan. So kalau kita jaga 3 tu, insya-Allah alhamdulillah setakat ni testing semua anak-anak saya tak beragam masa kecil. Tak ada macam kan. Sebab kalau pampers penuh mestilah tak selesa, betul tak? Kalau perut lapar mestilah nangis sebab dia tak pandai nak cakap kan. Kalau dia tak cukup tidur pun dia akan menangis juga kan. So juga. Saya apply lah itu juga kepada suami. Macam mana jaga, kalau jaga 3-3 tu, insya-Allah kita boleh jaga jiwa. Kita boleh beli jiwa dia. So menarik je Ayu, bukan dari segi masak aja tapi pengurusan dapur. Rumah. Bukan setakat pengurusan dapur. Bukan saja pengurusan dapur peti ais. Habis segala mak nenek, sudu, garpu, senduk, pinggan mangkuk, periuk belanga semua. Semua ada. Macam mana nak mengurus tu. Cuma satulah Ayu. Apa tu? Kalau dia buat dia dapatlah hasil. Kalau dia tak buat dia tak dapat hasil. Kalau setakat join duduk je dengan harapan siap kemas lah, ya ke? So memang
buat. kena dia yang kena bertindak sendiri. Okey, betul tu. Siapa yang cikgu cakap apa? Siapa yang buat dia yang dapat kan? Anda buat, anda dapat. Dia dapat. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah kita dah nak sampai ke penghujung ya, 30 minit. Okey, mungkin cepat je masa kan. Okey, mungkin Cikgu Zura boleh kongsikan apa harapan Cikgu Zura kepada semua penonton Rasa Sayang Hey yang sedang menonton ni. Okey, so harapan saya nak sangat semua wanita-wanita dekat luar sana kan, you all tak jadi macam saya dulu. Saya berkongsi dengan niat, saya tak nak lagi orang rasa apa yang saya rasa dulu. Saya rasa macam teruk sangat, saya tak pandai masak, tak pandai nak handle bab masak lah, memang saya fail sangat dulu. Tapi bila kita dah ada ilmu, kita belajar dan kita dapat improve lah kan. So saya sangat berharap semua ibu-ibu kat sana, wanita-wanita kan, walaupun tak kahwin lagi, you all mesti ada skill memasak ni. Sebab saya perhatikan bila kita ada skill memasak ni, kita dapat beli jiwa orang sekeliling kita. Dan secara automatik orang tu, diorang akan sayang dekat kita, diorang akan rapat dengan kita, diorang akan easy going dengan kita. Sebab apa? Sebab kita bukan menderem dia tau Ayu. Kita masak-masak, kita bagi dia makan. Tapi passion kita dan kita rasa seronok kan dapat share apa yang kita masak dengan jiran-jiran, kawan-kawan kan. Betul. Jadi dari situ dia dapat rasa macam ada satu ikatan, macam rasa dekat dengan jiwa kita. So hopefully korang-korang semua ni sikit-sikit belajar, jangan tak belajar terus. Upgrade kita punya skill memasak dan pastikan dapur kita berasap. Okey. Okey. Okey, terima kasih kepada Cikgu Zura yang telah banyak berkongsikan tips-tips sebenarnya macam mana bukan dia masak je tapi macam mana nak urus rumah kan, macam mana sebab banyak sangat kerja-kerja dalam rumah ni akan jadi mudah bila kita buat secara sistem macam tadi Cikgu Zura sebut, kena ada sebenarnya bila kena ada perancangan tu, kalau boleh beli masa, walaupun sebenarnya kita rasa kita beli, contohlah beli gadget tu, sebenarnya kita beli masa untuk singkatkan masa untuk masak ke, untuk mengemas rumah ke dan sebagainya lah. Dan terima kasih juga kepada semua penonton Rasa Sayang Hey yang sedang menonton, yang sedang meluangkan masa kan. Untuk jadi wanita hebat ni kita kena memilih untuk jadi wanita hebat tu dengan merancang. Dan percayalah, jika urusan dalam rumah ataupun jika urusan dalam keluarga terurus dengan baik, insyaAllah di tempat kerja pun nanti kita tidak serabut dan lebih bersemangat kan. Dan akhir kata kejayaan adalah milik untuk setiap wanita atau individu yang sanggup belajar dan ambil tindakan macam cikgu sebut tadi, siapa buat dia dapat. Dan juga yang akhir sekali adalah bersabar dan juga bertawakal kepada Allah. Okey, insyaAllah sekian dulu untuk Rasa Sayang kita ni. Tagline kita, Rasa Sayang, sebarkan sayang. Dan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Zura. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Media Wanita Ikram.